Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam pencerahan, salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar anda semua? Saudara Aziz Ahmad Swaching. Subscribe to Amir Just to stand out your show support. Saudara Malakul Saudara Mizi Aziz, apa khabar Mizi? Tak balik kampung ke? Bigness, apa khabar? Saudara Hafiz Wan Basirun, Saudara Empat Pelangkring, Saudara Zahak Mazin. Bunyi bising, saya malakul maut. Saudara Zamari LC, Saudara Blogani, Saudara Samsul Anwar, apa khabar saudara? Doa saya agar anda semua sehat. Openg Temu, mungkin dari Sarawak ya. Saudara Hamzah Hussein, Saudara Adha Atun. Hai, Bigness Weran. Salam 10,000K, 10K ya. Saudara Rashid Mustafa, ABK, Badrul Zaman Abdul Rahman. Waalaikumsalam. Ben Jetek. Ben Jetek dari mana ni? Jadi Latik ke? Dari Sarawak ke? Dari Sabah ke? Kita juga dengan Sanglang Shah. Ini mungkin daripada Sanglang Kedah. Saudara Makno. Waalaikumsalam. Saudara Joka. Waalaikumsalam. Dari Taiping ya Joka. Apa khabar orang Taiping no? Sehat? Hujan ke? Taiping mesti hujan ya hari-hari no. Begitu juga Raja Kamal, Raja Bazian daripada Sungai Petani. Doa saya sihat aku dengan keluarga. Syarudin Saad, Nash Iskandar. Saya sebut nama Nash Iskandar, sebut nasi Iskandar saja. Tak maaf saudara Nash. Saudara Rashid Mustafa, saudara Puan Halimah Samsudin, Rosinin Kuringot dan pasangannya. Apa khabar Rosinin? Doa saya agar anda bahagia bersama orang kesayangan ya. Rawatlah cinta kasih bersama. Jaka Lenglong, Abi Ole, Marabiah Abdullah, Kama Awang, Nursyah Osman, Zazas, ABK, Maimunah Sawal, Arifin Halim dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Sebab malam ni ada 2-3 perkara yang saya rasa mungkin ramai tertunggu-tunggu pandangan dan juga pencerahan daripada saya. Baik, sebelum saya beri pencerahan, seperti biasa saya harus menyantuni laporan yang saya terima daripada sahabat kita, Saudara Rio. Terima kasih Saudara Rio dari Universiti Melaya. Menurut berita ataupun culipan daripada Saudara Rio, hari ini adalah hari yang ke-629 warga kita dijangkiti oleh virus corona. Dan hari ini hari Rabu, 8 hari bulan Disember, yang perlu kita catatkan dalam buku sejarah kita. Di mana tiba-tiba hari ini daripada 4,965 semalam, dia meningkat kepada 5,020 orang. Kematian semalam ada 66 dan jumlah terkumpul setakat hari ini adalah 2,673,019 orang warga kita. Untuk bulan ini saudara, 8 hari bulan, orang lain-lain masih pengetahuan. Baik saudara, selesai laporan COVID-19 termasuk dalam e-commerce. E-commerce ini saya agak mengelakkan, mengajak teman-teman berniaga. Kalau saudara ada produk atau bahan-bahan yang perlu diwawarkan, hubungi Azhar di talian 0113304124 0113304124. Dan jangan lupa bila berhubung dengan Al-Azhar, dia berniaga haruman Setangi Bakur, iaitu haruman pewangi, untuk menimbulkan suasana aroma yang wangi yang disukai oleh para malaikat. Wangiannya adalah wangian seperti kita berada di Tanah Suci Mekah ataupun di Masjid Madinah. Hubungi Al-Azhar. Juga ada juga parfum yang wangiannya kekal pada 2-3 hari itu. Bukan daripada Paris, bukan di parfum Paris, tapi ini adalah wangi-wangian yang dari Timur Tengah saudara. Hubungi Azhar. Saya masih tidak lagi boleh memberi pencerahan tentang kedudukan ataupun laporan
laporan perniagaan Siti Farehah, Menantu Tuan Mayub. Dia masih lagi dirawat di hospital. Berdoalah kita agar Siti Farehah segera kembali sembuh, pulih seperti sedia kala. Sebab ramai dah merindui dendeng manis Siti Farehah. Begitu juga dengan teman-teman yang berada di sekitar Lembah Kelang. Jangan lupa untuk dapatkan buah-buahan yang harganya murah dan segar serta kualitinya AAA. Ini untuk Lembah Kelang sajalah saudara. Boleh hubungi Syauqi, syarikat kisinis di talian 012-357-5703. Bekalan buah-buahan seperti kiwi, cherry, anggur, apple, pie, buah-buah lai dan sebagainya. Buah-buahan ini adalah yang datang dari luar negeri. Elok untuk makanan kita. Baik, saudara. Usai e-commerce, kita masuk sekejap untuk tazkirah singkat. Tazkirah hari ini kita bercakap soal hati. Soalnya hati, saudara. Sebab itu kita harus memelihara hati kita agar janganlah hati kita ini sentiasa memikirkan soal duniawi semata-mata. Pinjam-pinjaman adalah sementara saja. Jadi untuk itu pujuklah hati kita untuk sentiasa mendekati Allah. Dan yang terpenting saat kita melakukan solat, pastikan hati kita, saudara, tetap untuk didahului. Jangan bila kita angkat Allahu Akbar, lepas tu hati kita berkata-kata tentang anak, tentang isteri. Lupakan sekitar saja. Masa solat jangan kita fikirkan soal anak, soal isteri, harta, ataupun kalau yang main golf, sukan golf. Kalau orang main golf saya, dia bila dengar semayang dia teringat kenapa lah tadi tak boleh masuk, patut bila dapat beli tiba-tiba dapat double bogey. Itu selalunya begitu saya. Ataupun hentikan sekitar untuk kita memikirkan soal kerja atau tentang bos maupun tentang kenikmatan hidup. Jadi waktu itu pusatkan fikiran kita kepada pengabadian kita terhadap Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, pujuklah hati kita untuk sentiasa bersedekah, kerana itulah amalan yang terbaik yang hanya akan membantu kita menerangi usaha kita nanti dan untuk bekalan sebagai kredit kad kita di masa akan datang, itu di akhirat nanti. Dan saudara, jangan merasakan harta ini ataupun wang ringgit itu untuk kita sahaja di dunia ini. Segala-galanya itu adalah pinjam-pinjaman. Dan paling penting sekali, saudara, tenteramkanlah hati saat menerima dugaan dari ilahi. Ini yang paling penting, saudara. Saudara, sekian untuk tazkirah singkat. Kita masuk dalam mutiara kata. Mutiara kata ini kiriman sahabat saya, saudara Ibn Hasan. Katanya, memaafkan orang lain berarti kita memaafkan diri kita sendiri. Oleh itu, jadikanlah diri kita orang yang senang untuk mereka meminta maaf dan memaafkan orang lain. Saudara, telah tazkirah sedikit saudara Ibn Hasan. Bicara seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan kerja RM10,000. Kita harus menuntut dan terus menuntut sehinggalah tuntas permintaan kita. Dapat tak dapat soal lain, tapi kita harus lain bising. Kalau lain saya bising, saudara, saya boleh saudara untuk jelas lagi, boleh masuk ke Instagram. Sila subscribe ke Instagram. Dan saya yakin tentulah Instagram tidak bising, saudara Said Majid, saudara M Mustafa. Itu gangguan di Facebook, mic atau audio Datuk Truk, kalau gitu saya cabutlah saya punya audio ni. Kalau gitu macam mana kalau saya cabut ini, okey tak okey? Itu saya nak tanya dengan anda, apakah sound saya okey tak okey? Apakah ini keluarlah sound, kuatkan suara siaran ada gangguan. Kalau siaran ada gangguan, pergi ke Instagram saudara Kamal Awang, sound gangguan. Salam Datuk, saya dan family terasa mendung hari ini. Itu saudara Awang Isdin. Masih ada gangguan lagi? So Puan Nur Faizah, saudara Misali, sound trouble, cracking. Dah okey? Pesona Nanggarata. Apakah line suara saya? Okey, now clear. Alhamdulillah. Jadi berbalik kepada permintaan kita adalah kita mahu agar
pengeluaran wang simpanan bekerja RM10,000 ini diberikan secara tuntas. Ini adalah perjuangan kita. Dan pada itu saya harus menasihatkan kepada mereka yang berada di anjung kuasa agar jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Saudara? Ya, mic yang problem lah, begitulah. Baik, saudara, tajuk perbincangan kita malam ini, segalanya belum berakhir. Segalanya belum berakhir. Bukan belum ya. Belum tu penyapu. Segalanya belum berakhir. Tapi sebelum saya memberi pencerahan selanjutnya, saya rasa elok kita santun dulu pantun kiriman Pak Nazil di Perlis. Apa kata Pak Nazil? Katanya, pergi memetik sebuah pulasan, pagi hari seorang diri. Drama politik, rakyat dah bosan. Muhasabahlah diri, wahai Pak Menteri. Ini saudara Pak Nazil, dia mengingatkan Pak Menteri ni, muhasabah dirilah. Sebab rakyat pun dah bosan dengan keadaan politik hari ini. Macam-macam cerita. Kemudian katanya lagi, bunga pudak sedap rasanya. Bunga pundak sedap rasanya, roti prata pula dibagi. Mengundi tidak berusul periksa, khawatir derita berulang lagi. Saya maksudnya bunga pundak itu adalah sejenis kuih, bukan bunga pohon ya. Bunga pundak itu sejenis kuih. Saya pun tak biasa makan. Mungkin Pak Nazil boleh beri pencerahan lagi. Ini kuih daripada yang selalu dibuat oleh orang-orang utara agaknya. Wallah bisawab, saya tak tahu. Tapi itulah kata Pak Nazil, bunga pundak sedap rasanya, roti prata pula dibagi. Mengundi tidak berusul periksa, khawatir derita berulang lagi. Jadi kalau kita nanti bila datang hadirnya musim pilihan raya umum nanti, berhati-hatilah. Saudara ZMA, terima kasih. Saudara Ma'arif, Zek Wak, terima kasih. Begitu juga saya terima kiriman daripada sahabat kita. Siapa lagi? Pejuang, seorang anak muda pejuang daripada Perak Tengah, yang sedang mengusahakan bidang pertanian untuk anak-anak muda. Teruskan usaha saudara, iaitu saudara Nordin Malik. Kata saudara Nordin Malik, cantik berseri bunga Kemboja, cantik lagi bunga Rafflesia. Bos-bos tertangguh semua kerja, gebang aspirasi keluarga Malaysia. Jadi dia mengkritik sikap setengah mereka yang berada di anjung kuasa, menteri, ketua pengarah, KSU dan sebagainya. Bos-bos ni katanya tertangguh semua kerja, gebang soal aspirasi keluarga Malaysia. Tak tahulah ke mana lagi lah keluarga Malaysia ni. Kata saudara Malik lagi, pahlawan Melayu gagah perkasa, keris di pinggang, semangat membara. Umum slogan, membazir masa, derita rakyat terus sengsara. Jadi pada saudara ini Nordin, beliau mengatakan bahawa bila mengumumkan slogan itu dan ini, menghabiskan masa je. Sedangkan kehidupan rakyat, derita rakyat terus sengsara. Terima kasih saudara Nordin, terima kasih saudara Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berarti bagi kita. Baik, kita masuk sedikit. Dalam gedung ilmu, ini adalah merupakan ungkapan kata-kata pemimpin Melayu terdahulu. Culipannya daripada buku yang kiriman daripada Tan Sri Johan Jaafar kepada saya, yang menceritakan dengan impian dan harapan pemimpin-pemimpin terdahulu terhadap pemimpin Melayu. Kerana pemimpin Melayu terdahulu tidak mengizinkan diri mereka menjadi alat untuk orang lain. Kerana akhirnya jika mereka menjadi alat kepada orang lain, maka disebutlah mereka ini sebagai pemimpin antah. Apabila mereka ini bagaikan antah dalam beras, dengan rakyat tidak senapas. Orang terkurung, ia terlepas. Orang sengsara, ianya puas. Itu sikap pemimpin ampas. Saudara, pemimpin antah. Jadi orang sengsara, ianya puas. Memimpin tidak tahukan tugas. Dia tak tahu tugas pun sebenarnya. Hatinya busuk, fikiran culas. Dijadikan pemimpin, rakyat melengas. Rakyat sengsara, ia tak cemas. Jadi pemimpin begini, dia tak fikir pun soal rakyat. Bila dijadikan tua, hatinya tak belas. Tiada langsung belas kasihan kalau dilantik sebagai pemimpin atau ketua. Dijadikan induk, tidak selaras, tidak sehaluan dengan pemikiran rakyat. Akhirnya, negeri rosak, rakyat diperas. Itu adalah kata-kata imbalan pemimpin terdahulu agar kita menghindari hadirnya pemimpin hari ini yang bersikap semikian. Terima kasih Tan Sri Johan. Usai kita tentang gedung ilmu,
Dan saya harus memberi peringatan. Malam ini agak sensitif sebab banyak perkara yang akan saya catatkan, yang akan saya lontarkan untuk kita fikirkan bersama. Jadi kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke dalam channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda atas setiap suntingan. Saya tidak bertanggungjawab. Saudara, ini saya nak terangkan. Kalau ambil daripada 1 sampai habis, tak ada masalah. Tapi diculip 5 minit, 10 minit, kemudian diberi tajuk bukan-bukan, itu bukan dari saya. Saudara, itu pikiran anda. Kena ada tajuk macam-macam lah. Jadi, saudara harus berfikir sebelum menyunting live saya ini. Begitu juga pada teman-teman yang memberi komen dan sebagainya. Berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak dalam contempt of court. Jangan sampai kita melanggar undang-undang yang ada di bawah Kementerian Penerangan dan Komunikasi. Negara kita ada undang-undang, saudara. Sebab saya tidak bertanggungjawab. Saya harus menjelaskan lebih awal lagi. Saya tidak akan bertanggungjawab. Kerana ini adalah ruangan pencerahan. Dan pencerahannya adalah pencerahan politik. Ia berprinsipkan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Lain tak ada. Saya harus memberi penerangan apa yang sepengetahuan saya. Bukan orang lain yang kata kau cakap begini, tidak. Saya menzahirkan apa mengikut pandangan dan fikiran saya melalui pengalaman, pembacaan dan juga apa yang tersiar dalam media sosial serta media arus perdana. Saudara, kita ingat prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara mungkin bosan dengan perkataan ini, tapi saya terpaksa menzahirkan, melafazkan saban malam supaya kita tidak terjebak dalam masalah-masalah yang bukan-bukan. Dan jika saudara nak memberi komen, gunakanlah bahasa yang baik. Sebab kita warga cinta damai yang sentiasa harmonis sifatnya, saudara ya. Baik. Saya hari ini sebab tu saya kata tak habis lagi rupanya. Kerana bila saya cakap begini, orang dekat pejabat Perdana Menteri marah kat saya. Sebab tapi ini yang terjadi. Bahawa hari ini lantik lagi. Maka kalau saya gelarkan beliau sebagai Perdana Menteri Pelantikan. Hari ini Presiden MIC SA Vigneswaran yang merupakan Presiden MIC dilantik pula sebagai jawatan oleh Yang Amat Perdana Menteri sebagai Duta Malaysia ke Asia Selatan. Apakah ia merupakan jawatan Perdana Menteri? Sebab jawatan terbaru itu disebut oleh Perdana Menteri Yang Amat Datuk Ismail Sabri ketika berucap mengumumkan nama pemimpin yang hadir dalam Majlis Rumah Terbuka Malaysia di Pabali 21 di Pusat Pelancongan Malaysia Matic. Jadi Yang Amat Datuk Tan Sri SA Vigneswaran sebelum ini adalah merupakan timbalan Speaker Dewan Negara. Dan dia adalah Presiden MIC yang mewakili masyarakat Komuniti India. Dan kini jadi Duta Khas Malaysia ke Asia Selatan. Itu kata Datuk Ismail Sabri. Jadi sebelum ini pun bila kalah dalam pilihan raya, Datuk S. Sami Belu ini mewakili masyarakat India turut dilantik sebagai Duta Khas Malaysia ke Asia Selatan oleh waktu itu era Datuk Seri Najib pada tahun 2011. Bagaimana jawatan itu dimansuhkan ketika Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan pada tahun 2018. Hari ini Datuk Ismail Sabri lantik lagi. Tak tahulah saya ingat sampai bila lagi lah pengumuman pelantikan satu demi satu. Baik saudara. Sebenarnya segalanya belum berakhir saudara. Saya ingin membaca satu kiriman daripada seorang penulis atas nama Abu Bashir. Ini sekadar untuk pengetahuan dan untuk kita fikirkan bersama, agar kita renungkan bersama. Kerana menurut saudara Abu Bashir, hakim yang tidak adil akan menempah tempat duduknya di neraka. Saya tengok ini sesuai untuk kita fikirkan, kerana setiap manusia akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Adakah semasa hidup di dunia ini dia melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah SWT? Jika seorang manusia telah melakukan kezaliman dan tidak adil dalam memutuskan satu perkara kepada manusia lain, maka dia akan mendapat kemurukan Allah SWT. Manusia janganlah berbangga dengan kezaliman yang dilakukan, kerana setiap kezaliman akan ada azab yang akan menantinya. Perlu diingat, doa orang yang dizalimi adalah makbul di sisi Allah. Jika seseorang terinaya dengan keputusan hakim yang tidak adil, sekiranya hakim lebih cenderung kepada satu pihak tanpa menimbangkan dengan adil pihak lain,
walaupun bukti-bukti yang dikemukakan diragui, maka hakim tersebut tidak jujur dan menyalahi amanah yang dipikulkan ke atas dirinya. Dia pasti akan mendapat balasan di dunia lagi, dan di akhirat adalah akan azabnya dengan azab yang amat dahsyat. Kerana menjadi seorang hakim wajib berlaku adil dan tidak boleh langsung berat sebelah untuk memutuskan seseorang bersalah ataupun tidak. Kerana semua bukti-bukti perlu diambil kira sama ada daripada pihak pendakwa atau pembela. Kerana kegagalan seorang hakim berlaku adil sebenarnya dia menyediakan tempatnya di dalam neraka jahanam. Seorang hakim tidak boleh membiarkan perasaan atau emosinya mempengaruhi keputusannya. Kerana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya janganlah hendaknya seorang hakim mengadili antara dua orang dalam keadaan marah. Jadi hakim pun tak boleh nak buat marah, saudara. Itu tulisannya. Saya ada banyak lagi argumen-argumen berdasarkan kepada perculipan ataupun daripada sabda-sabda junjungan dan petikan daripada Al-Quran. Cuma saya tak nak baca banyak sangat, nanti panjang. Tapi saya cuba pendekkan supaya kita memahami maksudnya. Kerana seorang hakim tidak boleh membiarkan perasaan atau emosi mempengaruhi keputusannya. Kerana Nabi SAW bersabda, janganlah hendaklah seorang hakim mengadili antara dua orang dalam keadaan marah. Jadi hakim tak boleh nak marah. Waktu dia nak menjatuhkan hukuman ataupun membuat keputusan, dia tak boleh dalam keadaan marah. Dia kena menjelaskan fakta kes. Seorang hakim tidak akan berlaku adil jika dia condong untuk menjaga kepentingan suatu pihak, terutama yang punya pengaruh dan kedudukan dalam masyarakat. Golongan pemimpin, hartawan dan bangsawan biasanya akan menggunakan pengaruhnya, sama ada dalam bentuk wang ringgit ataupun hubungan baik dengan pihak atasan, untuk mendapatkan sokongan dan bantuan pada para hakim untuk memberi kemenangan kepada pihak mereka walaupun mereka berada di pihak yang bersalah. Ini tulisan daripada Saudara Abu Bashir tadi. Dan katanya rasuah adalah penyakit besar yang merosakkan keadilan di dalam masyarakat. Rasuah bukan setakat dijanjikan wang ringgit, tapi rasuah juga boleh diterima dengan janji-janji mendapat kenaikan pangkat dengan melakukan ketidakadilan demi kemaslahatan pihak atasan. Maka orang-orang fasik akan menggunakan berbagai cara untuk mengaibkan seseorang dan menimbulkan berbagai fitnah demi untuk menjatuhkan seseorang yang dibenci, sama ada menggunakan cara-cara bid'ah yang tidak ada dalam ajaran Islam. Jadi orang-orang fasik juga akan menggunakan semua cara, sama ada pengaruh, kedudukan ataupun kuasa untuk bertindak melakukan kezaliman kepada musuhnya atau siapa sahaja yang dia benci dengan berlindung di balik undang-undang dan saksi palsu. Jadi semua hakim harus mendengar seluruh keterangan dari semua pihak yang bersekongkol dan tidak boleh berat sebelah. Saksi palsu atau berbohong adalah dosa besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai menyamakan dengannya sebagai dosa syirik. Oleh itu, hakim perlu meneliti semua persaksian. Jika ada keraguan, persaksian tersebut daripada mana-mana pihak perlulah ditolak. Tidaklah dengan mudah menerimanya. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itu, saudara, marilah kita kembali kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan semua larangannya. Jauhkan diri kita daripada fitnah dan mempercayai satu berita yang belum tentu kebenarannya, sehingga kita menzalimi diri kita. Berdoalah kita kepada Allah SWT semoga Allah tidak menimpakan bala kepada kita semua disebabkan dalam masyarakat kita berlakunya kezaliman ke atas seorang mukmin yang tidak berdosa. Walaupun hanya satu kejahatan manusia melakukannya, apabila ia menyebabkan Allah SWT murka, maka diturunkannya bala dan musibah. Oleh itu, berlaku adillah kepada siapa saja jika diberikan amanah dan tanggungjawab, kerana sifat adil mendekati takwa dan syurga, sedangkan sifat zalim akan menjadikan seorang itu memasuki neraka. Firman Allah SWT, ini penutupnya ialah, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mereka mentaati Allah, tapi mereka melakukan kederhakaan dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Ini adalah surah Al-Isra ayat yang ke-16 untuk kita fikirkan bersama, saudara. Saya terima kasih, saudara,
Saudara Abu Bashir yang menghantar kiriman untuk kita berkongsi bersama. Baik, saudara. Dan sebagaimana yang dilaporkan oleh jurnalis Usaha Malaysia, Saudara Murni, Puan Murni dan Wan Omar dan Hafizul Hilmi, Makno melaporkan pagi tadi bahawa Mahkamah Rayuan mengekalkan. Mahkamah Rayuan, dengar baik-baik ni saudara, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan salah dan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak atas tuduhan membabitkan penyelewengan dana 42 juta milik syarikat SRC International. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan dipengusikan oleh Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama-sama Datuk Hazzanah Mehad dan Datuk Wazir Alam Maidin Mira. Ketiga-tiga mereka sebulat suara membuat keputusan itu selepas mendapati Mahkamah Tinggi membuat keputusan yang betul, kata mereka, apabila mensabitkan terhadap Datuk Seri Najib. Saya tidak mahu komen lebih apa semua saudara. Saya menyatakan supaya kita faham dengar satu-satu. Tiada kehadiran fizikal waktu pembacaan keputusan tersebut. Tiada kehadiran fizikal daripada pasukan pembelaan. Berikutan mereka termasuklah Datuk Seri Najib sendiri yang sedang menjalani perintah kuarantin kerana berikutan salah seorang peguam didapati positif COVID-19. Keputusan dibacakan melalui aplikasi Zoom dengan pasukan pendakwaan berada di dalam Dewan Mahkamah Rayuan. Datuk Seri Najib sebelum ini dapati bersalah atas tuduhan membabitkan pecah amanah, pengubahan wang haram dan menyalahgunakan kedudukan, membabitkan 42 juta dana SRC International oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai tahun lalu. Saya beri fakta kes ni. Jadi Hakim Abdul Karim ketika membacakan keputusan berkata, Hakim Mahkamah Tinggi tidak tersalah arah ketika mengarahkan Najib untuk membela diri atas dakwaan yang dikenakan terhadapnya. Jadi, kata Hakim, kami bersetuju dengan dapatan Mahkamah Tinggi bahawa perayu mempunyai kepentingan peribadi dalam kelulusan Kabinet bagi pinjaman 4 bilion oleh SRC daripada KWAP KUAP. Jadi artinya keputusan KUAP itu bukan keputusan Datuk Seri Najib. Ia merupakan keputusan Kabinet. Kena faham saya tak mau tambah, tak mau lebih. Kalau ditambah nanti itu boleh membuatkan kita kontak court. Ini kenyataan berhakim. Sebab dia kata Mahkamah Tinggi dapatan Mahkamah Tinggi bahawa perayu mempunyai kepentingan peribadi katanya dalam kelulusan Kabinet bagi pinjaman 4 bilion. Kemudian Datuk Seri Najib diberikan kuasa khas dalam SRC atas peranannya sebagai Perdana Menteri. SRC adalah syarikat kerajaan saudara. Jadi kalau Datuk Seri Najib tak ada kuasa, bukanlah Perdana Menteri namanya. Tapi tak apalah, kita tak mahu mempersoalkan pasal itu. Datuk Seri Najib dalam pembelaannya mendakwa beliau bertindak atas kepentingan nasional. Jadi kata hakim, ini bukan kepentingan nasional, ini adalah memalukan nasional. Itu pandangan hakim. Pun saya tak mau campur, tapi saya dah baca tadi, hakim janganlah kena marah bila buat keputusan. Kena perhatikan betul-betul, beri keputusan. Jadi mereka juga bersetuju bahawa Datuk Seri Najib adalah pengarah bayangan dalam SRC. So Datuk Seri Najib adalah satu-satunya yang punya kuasa untuk melantik atau memecat pengarah dalam SRC. Jadi bukti itu menunjukkan bahawa mereka mengikut arahan Datuk Seri Najib. Jadi kerana beliau boleh melantik, boleh memecat, maka itu adalah bukti bahawa mereka semua akan mengikut arahan Datuk Seri Najib, dan tiada bukti mengatakan mereka tidak menentang. Jadi alasannya kerana bukti tak ada dah, tapi kerana disebabkan oleh sebab Perdana Menteri, dia boleh melantik dan boleh memecat seorang. Itu saja saya. Jadi untuk itu beliau memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi tidak terkhilaf dalam mendapati pendakwaan yang katanya berjaya membuktikan kes pecah amanah jenayah melampaui keraguan munasabah, beyond the reasonable doubt, kata hakim. Jadi kami mendapati sabitan Mahkamah Tinggi terhadap semua tuduhan pengubahan wang haram terhadap perayu juga adalah selamat. Jadi secara keseluruhan kami mendapati bahawa hakim Mahkamah Tinggi tidak terkhilaf dan mensabitkan semua tuduhan terhadapnya. Itu keputusan hakim. Saya dengar tadi pencerahan saya sikit demi sikit supaya anda faham. Saya cuba untuk membaca satu persatu agar kita dapat melihat latasnya. Jadi persoalan sekarang ni, apakah yang Mahkamah Rayuan putuskan hari ini? Kita tengok pula saja. Apakah
yang Mahkamah Rayuan putusan ni. Pertama, kekal dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Jadi keputusan Mahkamah Tinggi, bukan keputusan Mahkamah Rayuan. Ini keputusan Mahkamah Rayuan bahawa dia kata keputusan Mahkamah Tinggi itu kekal. Itu bersalah, hukumannya adalah 12 tahun penjara dan denda sejumlah 210 juta ringgit. Itu dikekalkan. Kedua, katanya ia amat memalukan negara. Ini yang kadang-kadang orang pun hairan. Kenapa ada kenyataan sebegitu daripada hakim? Apakah itu keputusan hakim merasakan ini satu benda yang memalukan negara? Ini satu hal. Bila saya nak komen tak boleh, tapi itu kenyataan daripada hakim tadi. Ketiga, kata hakim tidak ada kecacatan dalam penghakiman hakim Mahkamah Tinggi dulu. Artinya penghakiman yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Tinggi dulu tak ada cacat, katanya. Keempat, katanya bahawa Datuk Seri Najib berkuasa penuh dalam syarikat SRC. Bagi saya, Perdana Menteri, syarikat SRC adalah syarikat milik kerajaan. Adalah suatu benda yang agak mustahil kalau Perdana Menteri tidak mempunyai kuasa atas syarikat milik kerajaan. Itu pandangan saya. Tapi kadang hakim kata Najib berkuasa penuh. Kemudian tidak ada perkaitan langsung 40 juta dengan derma daripada Pak Arab. Jadi sebab Datuk Seri Najib mengatakan bahawa beliau mendapat derma daripada Arab. Tapi hakim Mahkamah Rayuan kata tak ada perkaitan, tak ada kaitan. Keenam, tidak ada bukti wang itu diderma oleh Arab. Sedangkan pengarah Suruhanjaya, Suruhanjaya pencegah rasuah ada pergi ke Mekah, ke Arab. Jadi dapatan itu semuanya nampaknya pertikaian itu tidak diambil kira sebagaimana yang dibangkitkan oleh peguam bela. Ketujuh, katanya Datuk Seri Najib tahu duit itu adalah dari sumber haram dan melalui cara salah. saya tak tahu. I cannot comment yang ini. Kerana dia kata Datuk Seri Najib tahu duit itu adalah dari sumber haram dan melalui cara salah. Sumber haram macam mana kalau daripada kumpulan wang sebab wang amanah pencen, takkanlah sumber haram. Saya tak mau nak kata lebih, tapi kita dengar dulu saudara. Kelapan, Datuk Najib tahu duit itu dimasukkan dari sumber SRC. Jadi artinya Datuk Seri Najib katanya tahu wang itu datangnya daripada sumber SRC. 9, duit yang dimasukkan itu digunakan oleh Najib untuk perbelanjaan peribadi dan tujuan politik. Ke-10, Datuk Seri Najib mengawal dan mengarah semua aktiviti berkenaan SRC semasa beliau sebagai pengarah SRC. Pada masa yang sama, Menteri sebagai Menteri Kewangan dan selaku Perdana Menteri. Inilah fakta mahkamah sebenarnya. Jadi hukuman kekal dan tidak ada perubahan. Okey, saudara? Saya cuma membacakan apa dapatan daripada mahkamah hari ini. Lain itu saya tak mau dengar. Cuma sebab saya dah dapat satu untuk anda berfikir, argumennya, saudara boleh layari. Banyak hari ini macam-macam argumen orang buat. Tapi sebagai seorang pelayar yang memahami suasana keadaan, memahami fakta kes ini berjalan dah bertahun, semua kita dah tahu macam-macam. Jadi untuk saya ulas satu persatu apa semua pun boleh melibatkan kita contempt of court. Tapi itulah dapatan yang saya dapat. Cuma saudara, ni saya nak cakap saudara. Cuma saya dapat di saat Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, mereka yang bergelar menteri hari ini cium tangan Datuk Seri Najib berdecup-decup. Ini saya punya komen personal. Saya nak cakap terus terang, waktu itu cium punya bodek lah Datuk Seri Najib. Tapi saat Datuk Seri Najib menanti keputusan hakim, cuma seorang saja, itu mantan Menteri Besar Terengganu. Yang lain tak ada saya. Tak ada. Mereka masih sibuk menjadi menteri yang berada di anjung kuasa di Seperdana. Malahan dapatan saya di saat malam tadi Datuk Seri Najib berdoa di tengah semayang, lepas tu mengadakan bacaan Yasin dan sebagainya melalui Zoom dan begitu. Ada kalangan menteri ini mengadakan pesta makan. Sedangkan mereka ini adalah orang yang dibantu oleh Seri Najib untuk menjadi wakil rakyat dan naik sebagai menteri dan sebagainya. Saat Datuk Najib berada kesukaran, saudara, mereka ada ke pesta makan makanan. Ini saya nak bagi pandangan saya, bagi saudara faham bahawa inilah hukum alam dunia kita ni. Kalau tidak, ini mantan Menteri Besar Datuk Razif, tak ada pun. Tak seorang kalangan menteri
Sama ada memberi pandangan ataupun tanda simpati. Saya cuba dengar juga, tengok, buka, melayari. Kalau ada pandangan daripada menteri, tak ada. Sama ada mengatakan tanda simpati ke, atau supaya rakyat memahami bahawa hukum ini bertenanglah keadaan. Tak ada. No comment, zip mulut. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan benarlah sebagaimana pesan almarhumah bonda saya. Dia kata, teman, saat kita berada, waktu kita berada, kita berkuasa, berada ni punya wang dan sebagainya, memang ramai. Ini untuk saudara-saudara faham naluri kehidupan. Teman tertawa amat ramai, tapi teman menangis, kita sendirian. Inilah yang sedang dialami oleh Datuk Seri Najib. Yang sebab itu saya nak berpesan kepada Datuk Seri Presiden UMNO khususnya, saat saudara berada di anjung tingkat 38, maka ramailah orang datang mengucup tangan kerana nak dapatkan watikah. Kalau ada pilihan raya, mereka akan membodik. Memang ramai. Bukan saya tak tengok, kadang-kadang saya pergi ke tingkat 28 tu saya nak meluat. Saudara. Jadi sebab itu, yang mahu si Presiden kena berhati-hati. Bila kita tak punya apa-apa, kita akan ditinggalkan sendirian. Lihatlah sendiri, waktu Datuk Presiden pergi ke mahkamah, berapa ramai yang membantu beliau. Bukanlah membantu atau memberi sokongan moral, tak ada. Begitu juga saya ingin menitipkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri, sebagai anda sekarang ini berada di anjung kuasa sebagai Perdana Menteri. Saat ini, waktu anda berada sebagai Perdana Menteri, memang ramai. Jangan susah. Tak payah digamit. Tak payah dipetik. Tak payah dilambai. Mereka dengan sendirinya akan datang. Tetapi bila saudara tidak mempunyai jawatan, apakah ada orang yang sudi memapah, yang mengangkat beliau? Datuk Seri Ismail Sabri kena ingat, kena insaf, kena lihat keadaan ini. Yakinlah saudara, bahawa bila kuasa tidak ada di tangan saudara nanti, saudara akan lihat sendiri. Tak lama pun, kerana jawatan politik ini bukan lama, dia bukan kekal. Jawatan yang kekal adalah dulu yang Mahmud Sultan. Itu kekal. Tapi sebagai orang politik, jawatan anda tak lama. Setiap 5 tahun beralih. Dan kita pun sekarang ni sudah menghampiri musim pilihan raya. Apakah mungkin boleh menang atau kalah? Kalau kalah, hilang huyup. Waktu itu, saya yakin Datuk Ismail Sabri, belum orang buka mulut pun, mereka ni lah yang akan membalut macam-macam. Saya bercakap terus terang. Dan ini sebab apa saudara? Belum berusaha penghakiman sepenuhnya. Sudah pun ada gerakan sekarang. Penghakiman sepenuhnya belum ada lagi saudara, sebab selepas saja Datuk Seri Najib ditolak rayuannya oleh Mahkamah Rayuan, maka dia sedang dalam proses untuk mendapat penghakiman dari Mahkamah Persekutuan. Ada satu step lagi. Tak sempat lagi saudara. Belum lagi sudah ada orang yang berangan-angan nak jadi presiden. Sudah ada pula kelompok-kelompok yang cuma melobi. Saya layak ni, orang ni layak, orang ni layak. Ada perkumpulan. Jadi macam kata patah lah, kubur masih merah, tetapi mereka yang hidup sudah mengalihkan kasihnya kepada orang lain. Ini naluri kehidupan saudara. Saya berpesan pada Datuk Ismail Sabri, saya pesan pada Datuk Seri Hamidi, saya pesan pada Tok Mat yang berada di anjung kuasa sekarang ni. Jadi kadang-kadang saya mikir begitu saudara, sesuai lah. Sesuai amat lah. Satu ketika dulu, waktu Perhimpunan Agung UMNO dulu, Datuk Seri Hamidi memilih tema, itu lagu latar pada Perhimpunan Agung itu adalah Teman Sejati. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati, yang berhati mulia. Memang benar saudara, sukar untuk ditemui. Saya sebenarnya terus terang saya kata, sikap wolok-wolok dalam UMNO ni amat menjijikkan bagi saya. Saudara, mereka sanggup memberi jawatan dalam parti, tapi jiwa mereka, kemanusiaan mereka tidak ada. Tidak ada nilai dalam diri mereka. Yang penting adalah jawatan yang mesti mereka bolot. Apa yang dijatuhkan hukuman hari ini, kita melihat, kita dengar, kita bertenang. Malam tadi saya dah bagi penjelasan supaya kita bertenang keadaannya. Sebab banyak sejarahnya. Dulu, saya ingat, masa Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Timbalan Perdana Menteri, saya mungkin marah dengan saya. Nak marah pula lah, saya ingin mengungkap kembali sejarah silam. Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Menteri, apa mereka tak boleh? Bila datang sampai ke satu majlis, ya Tuhan, saya memerhatikan. Sebab saya adalah waktu itu menjadi sebagai jurnalis.
Saya melihat, sebagai wartawan, saya melihat bagaimana mereka yang bergelar sebagai warlord, tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dicium, ya Tuhan, macam bau minyak atar wanginya. Oh, punyalah puji dan puja. Tiada pemimpin lain. Tambah-tambah lagi waktu itu ada tim wawasan. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim punya sokongan begitu kukuh, begitu kuat. Daripada 187 bahagian, mempunyai 185 bahagian berdiri teguh di belakang Seri Anwar Ibrahim. Waktu itu, waktu beliau jadi timbalan Perdana Menteri, boleh memberi sesuatu kepada mereka. Dan waktu itu sebagai Menteri Kewangan, boleh memberi tender, boleh memberi macam-macam award. Maka beliau disanjung bagian agak. Tetapi apabila beliau diseret ke mahkamah, dilucutkan jawatan sebagai Perdana Menteri, orang-orang yang menyokongnya, yang mencium tangannya, orang inilah yang memaki hamun, yang menuduh lebih teruk lagi daripada pihak yang menuduh. Ini saya nak bagi gambaran saya. Begitu juga saya melihat zaman sahabat saya, Tan Sri Mat Taib, waktu beliau jadi Menteri Besar Selangor, punya kuasa boleh bagi anugerah tanah dan sebagainya, boleh beri tender dan sebagainya. Kemana pergi Tan Sri Mat Taib? Disokong. Waktu itu saya jangan lupa, saya minta maaf lah, mungkin saya mengimbau kembali, Tan Sri pun tak suka. Waktu beliau berkahwin dengan Kuyah, tuanku pun murka waktu itu. Sebab kononnya kahwin zaman dan surat khabar mengatakan berkompang apa semua. Kahwin di seberang Golok sana. Tuanku murka, tak ada. Itu betul. Inilah pahlawan, Hang Tuah sudah masuk ke istana. Kononnya. Tapi bila Tan Sri Mat Taib tak ada apa-apa jawatan, langsung tak tegur, saudara. Saya melihat tindakan mereka ini. Kemudian begitu juga dengan Datuk Seri Ketoyo. Waktu beliau menjadi Menteri Besar, walaupun muda, ialah pemimpin muda, pemimpin harapan bangsa kita, punya sokong, walaupun mereka lebih tua daripada Datuk Seri Ketoyo, cium tangan, peluk seerat-eratnya. Tapi ke mana mereka hari ini? Bagi saya ini tindakan yang bagi saya semua adalah falasi. Tapi mereka bercakap kerana mereka adalah pemimpin. Mereka adalah pemimpin ummah. Mereka adalah pejuang bangsa Melayu. Ada porah. Sebab itu saya jangan sembang. Bawa sembang anda tu kat tepi gelanggang sana. Pergi cakap sorang-sorang dekat tepi Tianggul. Sebab saya melihat, saya kenal seorang satu saudara. Bagi saya mereka ini lain tak ada. Matlamatnya adalah tidak lain dan tidak bukan, adalah tembolok diri dia. Nak mengejar pangkat, nak mendapatkan harta, nak mengumpul. Dan sekarang ni, sebab saya mengingatkan Datuk Ismail Sabri, anda sekarang ni sedang dikepung oleh orang begini. Saya kenal, bukan saya tak kenal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mereka ni. Sekarang ni jangan sentuh Datuk Ismail Sabri. Kalau saya beri kritikan, teruk saya di orang balon. Kita hanya memberi pencerahan, memberi pandangan. Seolah mereka adalah pejuang pembela pada Datuk Ismail Sabri. Tapi apa kata seandainya Datuk Ismail Sabri tidak menjadi Perdana Menteri, besar kemungkinan beliau juga akan dimaki hamun oleh puak-puak ini untuk mereka membodik kepada orang lain. These are the people yang sekarang ni. Sebab tu saya marah benar-benar sebenarnya. Semalam saya nak tunggu siapa ada komen. Tak ada siapa komen. Dan hari ini bila mahkamah menjatuhkan hukuman begitu, tak ada komen lagi. Sahlah pada saya. Orang-orang macam ini yang bukan ni setengahnya masih jadi menjadi ketua bahagian, menjadi wakil rakyat, menjadi menteri. Orang ini saya ingat eloklah digugurkan masa akan datang. Bagi saya diorang tidak lain tak bukan adalah lebih teruk daripada perangai kupang tembaga yang adanya tak ada membawa hasil. Antah dalam timbunan beras. Kita warga UMNO yang punya ramai pemimpin, tapi mereka adalah antah. Minta maaf kenapa saya nyatakan begini? Sebab saya meluat. Saya benci melihat sikap kepura-puraan mereka yang bernama pemimpin, yang menslogankan kononnya mereka adalah pejuang bangsa, mereka adalah pejuang pada UMNO, mereka akan berdiri teguh di belakang Datuk Seri Najib. Saya ingat lagi kata-kata dalam ucapan. Bukan saya tak pergi, ada majlis saya dengar, saya pergi, saya hadir. Begitu juga sekarang ni, zaman Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO. Bila hadir dalam majlis UMNO, mereka memuja. Ya Ahmad Muhammad Datuk Seri, jangan khawatir. Setitik ataupun sehelai bulu roma Datuk Seri gugur, kami akan sanggup bermandi darah.
Mana dia? Bila Datuk Zahid, Datuk Najib dijatuhkan hukuman, mana mereka? Where are they? Dia berucap bagai negara. Yang amat berhormat Datuk Seri, yakinlah bahawa jika 1,000 orang berdiri teguh menyokong Datuk Seri, saya adalah salah seorang daripadanya. Seandainya tinggal 100 orang, saya adalah di kalangan 100 orang itu. Sekiranya 10 orang saja yang tinggal yang menyokong Datuk Seri, saya adalah antara orang yang ke-10. Malahan, kalau seorang saja yang tinggal, itulah saya akan tetap berdiri teguh di belakang Datuk Seri Najib. Porah! Penipu! Nah, bagi saya, sebab kalau kamu dah cakap begitu, kita mesti melaksanakan apa yang kita kata. Kalau kamu nak jadi pejuang, kalau Datuk saya pejuang jadi pondan tepi jalan, Cokek Road bersepah, pukul 9 malam, 10 malam, buka lorong belakang. Itu bagi saya, mereka lebih teruk perangainya. Ini keadaannya. Jadi sekarang ni saya melihat, okay, itu melepas geram saya, jangan malas saya. Saya geram. Ini saya bagi fakta juga. Jadi saya buat kata begitu supaya pimpinan berhati-hati. Sama ada Datuk Ismail Sabri ke, Menteri Besar Johor, Datuk Hasni, ataupun Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Ali, Ketua Menteri Besar Perak, Datuk Syarani. Berhati-hati dengan orang yang sebegini. Yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Pahang, berhati-hati, orang ini hadir. Dan saya kenal. Kalau nak minta pandangan secara percuma, saya sanggup bagi tahu. Tapi saya tak boleh berdedahkan, saudara. Jadi, ini saya geram, saudara. Dan sekarang ni tiba-tiba mereka terhenti. Kenapa? Apabila setelah mereka menghayati apa yang diputuskan oleh mahkamah, dia tak kata jawatan Datuk Seri Najib ini lucut. Tak ada. Sebab itu, Peguam Hanif Qatari sebentar tadi, jam lebih kurang 1:30 dia buat kenyataan. Dia kata menyentuh persoalan artikel 48, perkara 4 dan 5 dalam Perlembagaan Negara. Apabila Mahkamah Rayuan menangguhkan hukuman sehingga Mahkamah Persekutuan menjatuhkan hukuman atau mensabitkan kesalahan, maka status Datuk Seri Najib kekal. Ini yang buat orang terhenti pula ni. Saudara. Dan artinya Datuk Seri Najib masih boleh bertanding dalam PRU 15 akan datang. Kerana perkara tiada disentuh persoalan tersebut dan pihak pendakwa raya juga masih belum memfailkan sabitan hukuman yang boleh menghalang Datuk Seri Najib dari bertanding. Jadi artinya beliau masih kekal sebagai ahli parlimen. Sebab sekarang ini beliau masih lagi ada satu tahap lagi membuat meminta pengadilan daripada Mahkamah Persekutuan. Dulu Privy Council. Sebab itu semalam saya dah katakan macam mana berlaku terhadap yang almarhum Datuk Harun. Bila Mahkamah Rayuan dah tolak apa semua, beliau diizinkan untuk pergi ke London. Tapi waktu itu status beliau sebagai ahli Dewan Undangan di Selangor kekal. Sehinggalah apabila Mahkamah Privy Council di London menolak, barulah jatuh hukuman. Pun bukan mudah masa nak jatuh hukuman itu. Sunyi sepi Kuala Lumpur, saudara. Itu ketika itu Datuk Harun sebagai Ketua Pemuda. Ini Datuk Seri Najib mantan Perdana Menteri, mantan Presiden UMNO. Kena ingat, saudara, saya tidak mahu memuja-muja apa semua, tidak. Saya memberi pencerahan. Dan saya melihat, cuma tadi apabila penghakiman ataupun keputusan hakim dibuat melalui Zoom, legalah sikit. Tapi kalau dibuat di mahkamah secara bersekemuka, mungkin lain jadinya. Alhamdulillah, negara kita tentram. Jadi sebab itu saya minta maaf lah, saya minta izin malam ni sebab saya nak geram sangat. Bukan kerana saya menyokong Datuk Seri Najib, tidak. Tapi saya melihat perangai orang-orang yang dulunya, ya Allah, punyalah bodek. Saya pernah menulis kritikan pada Datuk Seri Najib. Mereka badal saya dalam majlis. Orang Anwar Ibrahim dah sampai. Saya ingat lagi, saya. Sebab waktu itu saya memberi kritikan. Pandangan saya begini, UMNO sepatutnya begini. Tidak. Saya menyatakan bahawa masalah YDB ini tidak diselesaikan secara tuntas. Maka dia orang kata, ini manusia penyokong kuat.
Anwar Ibrahim, kata mereka. Dan akhir ini mereka where are they now? Where are they now? Kita yang saban malam menyuarakan pandangan, memberi pencerahan. Saya geram saudara. Jadi saya minta keizinan daripada anda untuk saya meluahkan perasaan saya malam ini, kerana saya melihat saya benci daripada Perlis sampai ke Sabah saudara. Watak-watak itu masih berada lagi sekarang ni. Watak-watak ini ada dalam kabinet Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi sebab itu saya berpesan pada Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, berhati-hati. Mereka ni bukan biawak, mereka ni bukan katak. Lebih teruk daripada itu. Kupang tembaga yang tak ada nilai 1 sen pun atas nama perjuangan rakyat. Sebab itu apa yang berlaku sekarang ni, walaupun mereka jadi menteri, soal rakyat mereka ketepikan. Yang mereka ada adalah untuk siang hari, siang malam, macam mana aku nak mengumpul harta untuk membesarkan tempuruk anak isteri aku dan membesarkan punggung bini masing-masing. Geram saya minta maaf saya. Sebab itu saya katakan sekarang ni solusi terbaik. Lain tak ada bukan. Nak ditunggu lagi lama tak payah. Saya ingat Yang Berhormat Ismail Sabri yang terbaik, bubarkan parlimen. Saudara jangan lupa, dalam keadaan sekarang, sebelum saudara dijatuhkan sebegitu aib sebagaimana kejatuhan Tan Sri Muhyiddin, Datuk Ismail Sabri kena ingat, bagaimanapun anda menyantuninya, macam mana anda buat pun, Datuk Seri Najib masih ramai kawan-kawan di kalangan ahli parlimen. Dan mereka tidak boleh dipertimbangkan sama ada menyokong atau tidak Yang Berhormat. Saya cakap terus terang, Datuk Seri Najib, apakah beliau akan menyokong kalau ada usul undi tidak percaya atau menarik sokongan pada Datuk Ismail Sabri? Bagaimana dengan Presiden UMNO? Apabila ada puak-puak sekarang ini yang selalu menggugat jawatan kursinya, apakah beliau akan menyokong Datuk Seri Ismail Sabri? Bagaimana Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, yang dari awal beliau tak mau campur. Beliau mahu supaya diadakan pilihan raya. Bagaimana dengan Samsul Nasarah? Begitu beliau berjasa menarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin, beliau tidak ada apa-apa. Bagaimana dengan Datuk Ahmad Maslan yang masih lagi bergelut dengan soal mahkamah? Bagaimana dengan Datuk Aziz Rahim? Bagaimana dengan Kunan? 7 orang dah ada ni. Ni saya sebut satu-satu ni supaya beliau faham. Yang terbaik, bubarkan parlimen. Ini lebih baik bubarkan parlimen lebih awal sebelum, ini saya cakap terus terang, sebelum undi anak muda 18 tahun dan pendaftaran secara otomatis terlaksana sepenuhnya. Kalau ini berlaku lagi susah. Dan dalam keadaan sekarang ni, saya nak bagi tahulah bahawa soal Datuk Seri Zahid, Datuk Najib dijatuhkan hukuman dan sebagainya, bagi saya masih mild lagi. Belum lagi satu hukuman yang lebih berat lagi. Kerana pemimpin dunia, Saudara Azmi daripada Kelantan, dia hantar kiriman pada saya. Betul. Dia kata bahawa kita harus ingat. Semalam pun saya dah cakap, ramai pemimpin dunia yang sebelum itu terpenjara, namun akhirnya mereka make a comeback ataupun kembali berada di anjung kuasa. Antaranya suami kepada Evita Peron, iaitu Colonel Peron menjadi presiden kepada di Argentina. Bagaimana dengan Presiden J.R. Rowling di Accra, Ghana? Bagaimana dengan Bachelet di Chile? Saudara Václav Havel di Paraguay. Mendiang Jawaharlal Nehru, India, yang dipenjara. Aung San Suu Kyi yang dekat dengan kita di Myanmar, dan Nelson Mandela. Dan saya rasa ada lagi, ramai lagi. Jadi jangan ingat bahawa that's the end of the story. Jadi dalam keadaan sekarang ni, untuk berhadapan dengan Mahkamah Persekutuan, saya rasa bahawa pihak pendakwaan perlulah untuk kali ini membuktikan bahawa Datuk Seri Najib ada memberi arahan kepada siapa untuk memasukkan duit SRC ke dalam akaunnya. Ini untuk hujahan. Saya nak bagi tahu pada tuan dan saudara supaya saudara berfikir bahawa untuk rayuan ataupun perbicaraan di Mahkamah Persekutuan nanti, beberapa persoalan harus dikemukakan. Pertama, pihak pendakwaan tidak pernah membuktikan Datuk Seri Najib memberi arahan kepada siapa pun untuk memasukkan wang ke dalam SRC. Wang memasukkan duit SRC ke dalam akaun beliau, sama ada dari gandengan mentari maupun ehsan perdana. Tidak ada. Kedua, kelulusan pinjaman dari KUAP, Kumpulan Wang Amanah Pencen, dibuat oleh Investment Panel KUAP. Ini kena ingat saudara,
bahawa keputusan pinjaman dari KUAP dibuat oleh Investment Panel KUAP setelah ia dibawa dalam mesyuarat Kabinet, bukan atas arahan Datuk Seri Najib. 3. Investment Panel KUAP. Ini investment panel ni pengurusi ataupun yang menjaga pelaburan. Saya macam kumpulan Wan Semalam Pekerja, saya kata orang yang menjaga dana pelaburan. Jadi investment panel KUAP serta Tan Sri Nur Yaakob sebagai Menteri Ekonomi waktu itu perlu didakwa kerana bersubahat memberi pinjaman KUAP dengan jaminan kerajaan tersebut. Sebab Tan Sri Nur Yaakob lah yang membentangkan perkara itu dalam mesyuarat Kabinet. Jadi bukti terbaru ada pula katanya bahawa Tan Sri Nur Yaakob juga, ini saya tak tahulah, dapat katanya ada menerima sejumlah wang. Jadi dalam keadaan begini, waktu hujahan dibawa dalam oleh peguam pembelaan kepada Mahkamah Rayuan tidak diterima. Ya. Kemudian duit pinjaman KUAP yang katanya dicuri itu masih lagi berada di BSI Limited yang hari ini dikenali sebagai EFG International di Lugano, Switzerland. Jadi bukan dicuri. Dia perkara ini disahkan diri oleh bekas Board of Director SRC Tan Sri Ismi yang melawat bank tersebut bersama dengan beberapa orang BOD lagi, termasuk Nek Faizal pada tahun 2013. Jadi arahan untuk membawa pulang wang 36 bilion itu dibuat oleh Datuk Seri Najib kepada BOD SRC. Jadi kalau beliau luluskan pinjaman KUAP untuk kepentingan peribadi, takkan disuruh ampok balik pula. Itu gambarannya saudaranya. Jadi ini adalah hujahan-hujahan. Jadi adalah tidak logik Datuk Seri Najib dia katakan one man show. Beliau bukan one man show. Jadi SRC telah memfailkan saman ke atas 6 orang. Jadi SRC harus dan meneruskan saman ke atas Board of Director SRC, iaitu Datuk Subuh Mat Yassin, Nek Faizal, Arif Kamil, Datuk Muhammad Azhar Osman, Khairuddin, saudara Muhammad Azhar Osman Khairuddin, Syarul Azhar bini Azral Ibrahim, Tan Sri Ismi dan Datuk Cik Abdullah. Ini semua ni perlu dibawa ke mahkamah nanti. Kerana ini melibatkan wang daripada kumpulan wang amanah pencen. Jadi apapun kes ni akan dibawa kepada mahkamah perkesetuan nanti. Cuma saya melihat, sekali lagi saya memberi pandangan saya bahawa inilah masanya mana warga yang setia, teruslah setia. Yang mana yang lain tu lebih baik jangan memberi komen yang bukan-bukan. Kerana kalau anda memberi komen yang tidak menentu, anda juga boleh terperangkap dalam keadaan yang dikatakan sebagai contempt of court. Saya cuma menzahirkan pandangan saya terhadap sikap perangai dan kononnya jati diri mereka bernama pemimpin. Cakap berdegar-degar, rupanya najis tersangkut celah gelar. Saya cakap terus terang, saya berkokok macam ayam jantan, tapi telur sebiji pun tak ada. Saya tengok saudara daripada Perlis, kita sokong Datuk Najib, hancus. Begitu juga di Kedah. Bawa main macam mana pun, bagi saya Datuk Najib inilah pemimpin saya. Gone by the wind. Datang ke Perak, beliau adalah sahabat saya sejak zaman pemuda lagi. Bagi saya beliau adalah pimpinan masa depan negara, pemimpin terbaik. Gone. Datang ke Selangor, saya tidak akan lupa lah jasa Datuk Najib untuk menjaga kepentingan rakyat. Where are they now? Sampai pergi ke Melaka, di Negeri Sembilan, pergi ke Johor. Mana dia jual-jual? Di Pahang sendiri saya. Di Pahang sendiri. Yang Datuk Seri Najib kumpulkan usahanya. Malahan saya tahu apa yang berlaku. Waktu kita in the limbo tentang jawatan Perdana Menteri, waktu masa itu Tan Sri Muhyiddin dah tak jadi Perdana Menteri, semua macam-macam. Ada orang pergi jumpa Datuk Seri Najib sampai jam 1 pagi. Until 1 o'clock. Saya tak mau cerita lebih lah saudara. Tapi saya tahu. Boleh tanya Datuk Najib, minta dia buka mulut. Siapakah orang yang bertemu Datuk Seri Najib sampai jam 1 pagi? Kerana nakkan jawatan tertentu. Tapi bila mereka mendapat jawatan, bila Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman, sepi sesepi-sepinya. Sunyi sepi, dia membisu. Itu yang saya katakan, mereka ni lebih baik duduk dekat coket tu jam 9:30 malam selepas saya pencerahan ni, ada lorong-lorong kecil begitu tu, silalah lambai saja siapa-siapa saja, bawalah masuk dalam bilik sempit. Orang ini itulah perangainya. Cakap lebih.
Saudara UMNO cik lah. Semua orang UMNO. Memang saya bercakap pasal orang UMNO lah. Saya nak marah-marah lah. Saya cakap saya bukan hanya orang UMNO. Orang dalam PKR begitu juga. Bila kalah saja di Melaka, bagai nak rak mereka maki Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini sifat orang Melayu. Saya bercakap ini tentang orang Melayu, bukan daripada parti mana. Ni tunggulah saudara, bila sampai waktunya akan ada. Mereka ini yang bila orang lain naik, waktu itulah mereka membodik bagai nak rak. Saya benci saudara sebenarnya. Dan saya kenal. Sebab itu saya selalu hadir dalam majlis-majlis pertemuan. Saya mendengar setiap ucapan. Tapi mereka tak malu. Boleh melontarkan ucapan. Menunjukkan bahawa mereka adalah pimpinan yang hebat. I am the one. Sayalah pejuang. Pejuang apa benda? Malam besok kita terik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.